kerajaan ulangi komitmen tidak akan campur tangan sebarang siasatan salah laku. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Asami, Berita Tengah Malam. Badan-badan siasatan, penguatkuasaan dan kehakiman kekal bebas daripada campur tangan kerajaan. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan pimpinannya tidak akan memberi tekanan kepada agensi-agensi berkenaan, sebaliknya menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat sebarang kes salah laku. Kita tidak mengulangi sikap menekan seperti yang dilakukan dulu. Kita tidak menggunakan badan-badan ini. Yang berlaku ada dua hal. Pertama ada laporan yang dibuat pada pihak PDRM dan SPRM tentang penggunaan wang oleh Parti Bersatu. Kedua, saya buat menjalankan kerja saya, tugas saya di Kementerian Kewangan dan melihat projek-projek yang mendalam belanja terlalu tinggi tanpa proses tender. Kalau proses tender itu tidak dilakukan umpamanya dan kos itu tidak melambung, itu tidak jadi isu. Ya? Dia bukan kita menghukum sesiapa. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Datuk Seri Anwar menjelaskan tindakan yang diambil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM membekukan akaun milik Parti Bersatu bagi membantu siasatan berhubung dakwaan penyelewengan dana kerajaan ketika pentadbiran Perikatan Nasional. Tambahnya segala tomahan oleh parti politik pembangkang yang dalam proses siasatan terhadap campur tangan kerajaan adalah tidak berasas sama sekali. Datuk Seri Anwar juga menegaskan SPRM mempunyai kuasa yang tidak terbatas untuk menyemak mana-mana akaun parti politik di negara ini sekiranya mendapat laporan. Kerajaan mencadangkan kerjasama dengan pihak swasta dan syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Untuk itu, langkah segera perlu diambil bagi membantu pelajar mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan munasabah. Jadi oleh demikian, saya mengusulkan supaya ada langkah segera. Kita dah ada kajian, kita ada jawatankuasa, langkah segera untuk memastikan anak-anak ini dilatih dan mendapat pekerjaan dengan pendapatan yang munasabah. Maka kita cadangkan umpamanya, kita ada TVET atau Institut Latihan di Pengerang. Maka kita akan minta diambil alih oleh Petronas untuk melatih, mengurus dan menggunakan kepakaran memenuhi keperluan Petronas. Kita ada di RB Highcom di Pekan. Maka dari bidang automobil dan yang berkaitan itu boleh mengambil alih dan menjalankan. Tambah beliau, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan mengenal pasti langkah tambahan yang boleh diambil berhubung kerjasama berkenaan. Sementara itu, cadangan penglibatan pihak swasta dan GLC penting dalam memenuhi keperluan pasaran dan mengurangkan kadar pengangguran negara. Golongan ahli akademik berpendapat TVET memerlukan kerjasama itu dalam meningkatkan kepakaran serta kemahiran Kediri dalam bidang pengkhususan. Ini adalah satu cadangan yang baik, memandangkan ia akan memberi nilai tambah kepada perkembangan program tersebut, bukan saja dengan pengalaman dan juga kepakaran yang boleh disalurkan daripada
badan-badan industri dan juga JLC, tetapi juga dalam masa yang sama akan memberikan pengajaran yang lebih terkini dan perkembangan silibus bagi memastikan bidang TVET itu benar-benar diperkasakan. TVET memerlukan kemahiran latihan dan latihan sebenar-benarnya dapat diberikan oleh syarikat-syarikat swasta yang memang itu bidang kerja mereka dan juga JLC yang berkaitan. Sebab itu bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan kerjasama yang rapat itu perlu diadakan, memang kena pada masanya kerana itulah keperluan utama TVET. Perdana Menteri memperkenalkan logo Malaysia Madani sebagai usaha mengemudi serta mengangkat semula martabat dan kegemilangan negara di persada dunia. Logo yang mempunyai 4 warna utama iaitu biru, kuning, merah serta putih mempunyai rasional yang tersendiri. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata warna biru melambangkan kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan, manakala kuning adalah nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Sementara warna merah melambangkan keberanian, jati diri dan keazaman, manakala kuning sebagai keluruhan budi, kesucian hati dan hasrat murni. Logo itu juga dilengkapi jalur gemilang yang berbentuk 5 jari dengan jalur merah putih sebagai simbol rukun negara dan asas ideologi Malaysia. Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia Madani sebagai jalan ke depan untuk negara serta masyarakatnya yang pelbagai kaum dan budaya. Pakej perpaduan jalur lebar tetap bagi golongan B40, veteran, orang kurang upaya serta warga emas diperkenal mulai bulan depan. Pakej dengan harga lebih rendah itu bagi memastikan kesalihubungan digital yang lebih menyeluruh dengan kos rendah dapat dicapai seiring dengan konsep Malaysia Madani. Menteri Komunikasi dan Digital KKD Fahmi Fazil dalam satu kenyataan memaklumkan pengenalan pakej baharu itu selaras dengan komitmen kerajaan perpaduan untuk menurunkan kos sara hidup rakyat. Jelasnya pakej tersebut menawarkan data tanpa had dengan kelajuan sehingga 30 MB pada harga hanya RM69 sebulan. Harga itu 22% lebih murah berbanding pakej semasa dengan spesifikasi sama iaitu RM89. Ini bermakna pengguna dapat menikmati penjimatan sebanyak RM480 sepanjang 24 bulan tempoh kontrak. Sementara itu, pengenalan pakej jalur lebar tetap menerima sambutan baik orang ramai. Malahan B40 mampu untuk melanggan internet berwayar dengan kadar yang lebih rendah lah, yang lebih mampu milik untuk mereka semua. Menurunkan kos sara hidup yang dihadapi rakyat dan juga memberikan peluang kepada kumpulan-kumpulan kurang berpendapatan, kumpulan B40, kumpulan pelajar, kumpulan warga emas untuk mendapat akses pada internet. Inisiatif yang wajar dipuji oleh kerajaan bagus sebab apa? Sekarang ni kita melihat belajar pun memerlukan internet, bekerja memerlukan internet. Tambah pula golongan yang memerlukan bisnes sangat-sangat memerlukan internet untuk marketing mereka. Hasrat kerajaan menjadikan wilayah persekutuan Bandar Pintar menjelang 2030 dilihat seiring konsep Malaysia Madani yang memberi penekanan terhadap aspek kemampanan dengan konsep kota hijau. Profesor Madya Dr. Ismar MS Osman, pensyarakanan Jabatan Seni Bina dalam Alam Bina Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM berkata, 7 aspek yang penting perlu diterapkan, antaranya melibatkan polisi kerajaan, kekuatan ekonomi kualiti hidup yang lebih terurus, sistem komunikasi dan transportasi yang lengkap serta nilai jati diri bersesuaian dengan kepelbagaian bangsa dan budaya. Saya rasa dia amat selari. Sebab konsep Malaysia Madani ini melalui aspek kemampanan dia bersifat menyeluruh. Bukan hanya terhad kepada konsep kota hijau dan kota pintar tersebut.
Jelas Profesor Dato' Dr. Mizan Hitam, penolong Naib Chancellor Institut Kepimpinan dan Pembangunan UiTM pula, Bandar Pintar bukan hanya bermaksud bangunan berteknologi tinggi tetapi ekosistem kehidupan masyarakat yang mampan dan baik serta faktor ekonomi yang terpelihara. Komponen yang paling utama dalam Bandar Pintar ialah sudah tentu keseimbangan antara pembangunan fizikal, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, termasuk juga dengan kemampanan politik yang membolehkan satu bandar itu mencapai satu tahap keseimbangan. Dan dalam konteks Bandar Pintar selalu dikaitkan dengan dua aspek, menjadikan ICT, kemudahan teknologi bertahap tinggi sebagai tools ataupun wadah untuk membolehkan menjadikan bandar itu berciri pintar. Terdahulu Perdana Menteri mengusulkan konsep Malaysia Madani, konsep diperkenalkannya sebagai usaha mengemudi serta mengangkat semula martabat dan kegemilangan negara di persada dunia. Pembangunan di Cyberjaya berkonsepkan Malaysia Madani perlu dilaksana sebaik mungkin agar selari dengan kemajuan di kawasan sekitar. Pandangan itu disuarakan penolong Naib Chancellor Institut Kepimpinan dan Pembangunan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dato' Dr. Mizan Hitam. Kemajuan satu proses yang berterusan daripada sebuah ladang, kemudian dibangunkan dengan pelbagai institusi, sekarang sudah maju. Jadi kalau diteruskan dengan apa yang sedia ada ini, insya-Allah biasakah dalam satu perancangan itu untuk satu dekad, 10 tahun itu satu tempoh yang baik untuk kita melihat Cyberjaya yang lebih mampan. Namun tambahnya dalam usaha menambah baik pembangunan sedia ada, pelbagai aspek perlu diambil kira termasuk pemeliharaan alam sekitar serta meningkatkan taraf hidup penduduk untuk diwarisi generasi akan datang. Beliau berkata demikian selepas ditemu bual dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Saya menaruh keyakinan yang sangat tinggi bahawa Malaysia berupaya diangkat semula di persada dunia sebagai negara kukuh dan kuat. Kita mahu Malaysia ini dikenali sebagai negara madani yang mampu diangkat martabat rakyat dan negaranya. Kita mahu negara ini dikenali dengan semangat baru, semangat rakyat yang faham erti kebebasan dan kemerdekaan. Saya percaya tema ini akan kekal relevan, akan diwacanakan sebagai satu iltizam dan pendekatan untuk menyelamatkan negara. Baik, mesyuarat jawatankuasa bersama GCM bidang penerangan dan komunikasi antara Malaysia dan Singapura dijadual berlangsung pada 4 Februari ini di Ibu Negara. Pertemuan siri ke-6 itu akan menyentuh mengenai memorandum persefahaman MOU yang ditandatangani dalam lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Singapura 3 hari lalu. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata kerjasama dengan negara Kota Singa tersebut akan terus diperkukuh demi menjamin masa depan lebih cerah. Kerjasama antara kedua-dua negara ni bagi saya sangat-sangat penting. Isu scam contohnya, isu data peribadi, ya, kerana kita ada di Kulai contohnya di Sedenak beberapa pusat pemprosesan data processing centers dan kita lihat banyak yang akan berada di Malaysia. Jadi dari segi itu bagaimana aset-aset ini yang merupakan pelaburan daripada syarikat-syarikat asing dapat dimanfaatkan bagi negara kita dan juga ada kerjasama dengan pihak Singapura. Ini antara perkara yang insya-Allah kita akan bincangkan. Beliau bercakap dalam program Ruang Bicara di Wisma bernama 3 MOU antara Malaysia dan Singapura dimeterai dalam lawatan rasmi sehari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan delegasinya ke negara Republik itu melibatkan aspek keselamatan cyber, digital dan ekonomi hijau.
Pahang menyasarkan 13 juta pelancong mengunjungi destinasi pelancongan di negeri itu sepanjang tahun ini. Esko Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Pahang, Leong Yuman berkata jumlah itu realistik berdasarkan peningkatan jumlah pelancong yang direkodkan di negeri itu sepanjang tahun lalu sebanyak 10.18 juta pelancong dengan jumlah perbelanjaan 9.14 bilion ringgit. Seramai 2.5 juta pelancong direkodkan bagi kategori pantai dan pulau, seramai 706,000 pelancong bagi kategori kembara dan alam sekitar, manakala seramai 6.9 juta pelancong direkodkan di Tanah Tinggi. Ujarnya Taman Ekorimba Mossy Forest di Cameron Highlands dan Lipis Joe Park merupakan tarikan baru pelancong ke negeri itu. Sebanyak 30 program pelancongan telah dirancang dan akan laksanakan sepanjang tahun ini termasuk Tasik Bera International Canoe Festival. Memang setiap tahun Tourism Pahang ada menyediakan kalender, ada acara-acara international, tapi pada masa yang sama kita juga ada tempat-tempat melancong seperti dalam Senarai yang mereka ada kelebihan masing-masing. Cumanya saya percaya bahawa untuk tempat-tempat pelancongan ini mereka sudah ada cara mereka untuk berpromosi. Kita mensasarkan sebagai untuk meninggikan kerjasama antara kerajaan dengan sektor pelancongan dan juga dengan bantuan daripada rakan-rakan media untuk mempromosikan. Kerajaan negeri juga bersetuju membeli iklan sisipan majalah di 57 buah pesawat yang melakukan penerbangan di serata dunia sebagai usaha mempromosikan Pahang. Sektor pelancongan di Pahang bakal dirancangkan dengan penambahan 703 buah hotel. Sementara itu, tema pelancongan This is Pahang Unlimited mencadangkan ke pelbagai lokasi pelancongan. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama penggiat industri pelancongan di Kuantan, Pahang. Kerajaan Negeri Sembilan bakal memperluas kawasan penanaman padi di daerah Gemas susulan kawasan sawah yang banyak terbiar. Ia juga inisiatif kerajaan negeri bagi memastikan keterjaminan bekalan makanan buat terutamanya bagi penduduk di negeri itu. Menurut Esko Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Bakri Sawir berkata, usaha itu bakal mengambil kira beberapa faktor seperti sistem pengairan dan saliran berikutan kawasan yang sudah lama tidak diselenggara. Tahun ini kita meluaskan ada 40 hektar di Gemas. Tapi masih lagi dalam kajiannya untuk sustainability bekalan air itu sendiri. Itu yang kita risau besok kita buat dia punya tu infra dan sebagainya, penyudahannya sumber air tak mencukupi at the end itu. Setakat ini saya dipahamkan sudah di-identify kawasan itu. Ni saya pun the figures saya kena tu balik 40 hektar. Saya tahu 40 mana 100 hektar lah. 100 hektar bukan 100 hektar. Kawasan padi yang dah di-identify untuk kita tempat barulah menanam padi. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Wisma Negeri Seremban. Memasarkan produk usahawan kecil sekaligus membantu golongan B40. Itu objektif Penang Agro Market PAM yang menawarkan jualan produk pertanian dan bukan pertanian pada harga istimewa. Menerusinya sebanyak 15 ke 20 ribu ringgit disasarkan sepanjang 6 jam jualan itu berlangsung. Ia melibatkan sehingga 50 peserta yang terdiri dari usahawan sekitar Pulau Pinang. Kita ada meletakkan sasaran bagi pencapaian jumlah jualannya sekitar 15,000 ke 25,000 setiap kali berlangsungnya program yang mengambil masa 4 hingga 6 jam sahaja. Dan ini adalah inisiatif untuk mengurangkan beban kos sara hidup dan kita tumpukan di kawasan B40 inilah. Jadi dua manfaatnya, dua kumpulan yang mendapat manfaat ini, satu kumpulan B40 di kawasan ini dan juga yang kedua membawa barangan usahawan muda dan usahawan tempatan untuk dipasarkan terus dari ladang. Ya, banyak bantulah. Kalau macam ada hari-hari macam ni pun bagus juga lah kan. Kadang-kadang kita nak cari benda-benda macam ni pun bukan senang kan kadang kan. Kalau kita beli pasar malam ataupun apa ni Tesco ke apa kan. Kadang-kadang pun benda ni pun memang cepat habis. Kan?
Lepas tu kalau yang ada pun yang Omega yang mahal-mahal kan. So kalau ada macam ni, alhamdulillah lah. Mungkin ada orang-orang yang lebih memerlukan kan. So tu banyak benda ni ya. Pada selalu RM18. Dan hari ni dah buat apa? Dah jadi RM13 okey ya. Bagi elok bagi golongan B40 memerlukan banyak ni. Antara produk yang dijual di tapak pasar malam Permatang Damar Laut, Batu Mau itu ikan, ayam, sayur-sayuran, telur dan minyak masak pada harga istimewa. Pameran seni lukisan medium sesuai bagi menyemai dan menyemarakkan perpaduan. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agu-Dagang berkata penerapan nilai itu dapat dihayati menerusi karya-karya lukisan artis yang terdiri daripada pelbagai etnik. Keunikan motif dan budaya yang diselitkan mampu menerapkan mesej muhibah dalam kalangan masyarakat. Perpaduan dan of course di pada seni art ini juga apa yang ditunjukkan itu kita melihat pun akan menunjukkan sama ada motif-motif yang dibuat itu juga menunjukkan pada perpaduan. Tambahnya pameran bermotif kepelbagaian itu mewujudkan hubungan mesra kerana rakyat akan lebih memahami antara satu sama lain. Kemesraan dan hubungan yang rapat ini bakal memacu Malaysia ke arah masyarakat madani selaras aspirasi Perdana Menteri. Dato' Aaron ditemui pemberita selepas majlis pameran seni Unity di Ibu Negara. Sekarang dengan kos hari hidup yang makin tinggi kan. Lepas tu kalau kita tengok pun macam banyak yang orang kata, macam nak cakap kan, lepas daripada PKP tu kan banyak macam orang yang tak ada kerja apa semua kan. Kiranya okey lah sebab kos kalau yang menu ramah ni dia harga dia berpatutan, so mampu untuk golongan-golongan yang macam tu lah. So kalau macam yang golongan yang ni apa boleh juga orang kata jimatkan kos untuk dia orang. Tapi pada saya bagus lah. Murah kan, harga tu kenalah untuk dengan golongan B40 macam saya. Kalau ikut menu ni dia lebih kurang dalam harga RM8, RM9. Dengan adanya menu ni harga dia dah jadi RM5. Baik, Kementerian Belia dan Sukan KBS berharap menerima suntikan dana tambahan dalam Belanjawan 2023. Menurut Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim, peruntukan itu amat penting bagi tujuan mempersiap atlet menghadapi pelbagai kejohanan dan tamasya besar pada tahun ini. Jelas beliau, ia merangkumi persiapan menghadapi Sukan SEA Kemboja, Sukan Asia Hangzhou dan Sukan Olimpik Paris 2024. Kita kena hantar atlet kita untuk bertanding di peringkat luar supaya mereka dapat persaingan yang lebih berkualiti dan pendedahan preparation dalam segi peralatan dan juga penjagaan atlet-atlet kita yang bakal bertanding dalam kejohanan-kejohanan ini. Jadi kita amat-amat berharap agar dalam ruang yang ini pun kita dalam kesuntukan yang kita ada, kita tetap boleh bagi yang terbaik. Kita cuba optimumkan cara penggunaan peruntukan yang kita ada untuk pastikan atlet kita dapat masuk ke dalam kejohanan-kejohanan dengan preparation yang cukup. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran jelajah bola keranjang 3 lawan 3 di Kuala Lumpur. Belanjawan 2023 akan dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 24 Februari ini. Ini pula melibatkan persiapan menghadapi Sukan SEA 2023. Pasukan bola tampar negara berikrar untuk menamatkan kemarau pingat 22 tahun pada tamasya di Kemboja Mei ini. Menurut Ketua Jurulatih Bola Tampar Lelaki Negara, Syamsainun Syarid, pasukannya akan menyertai beberapa kejohanan dalam dan luar negara sebagai persiapan menghadapi Sukan SEA Kemboja. Kita ada 4 penjuru dekat Shah Alam. Kita invite Cambodia yang SEA Games team dia, Singapura, Laos dengan Malaysia. Itu pertengahan bulan sebelum puasa.
Sementara itu, Ketua Jurulatih Bola Tampar Wanita Kebangsaan Franco Liu Foyun akui pendedahan menerusi penyertaan beberapa kejohanan berupaya memantapkan pasukan menjelang tamasya dwi tahunan itu. Macam pasukan lelaki yang tahun lepas kita ada Soka, ada League, tapi wanita tak ada. Oleh itu kita akan cuba buatkan local league untuk jemputkan foreign player to coming to play before the SEA Games. Tapi yang pentingnya kita sebelum SEA Games kita akan pergi Taiwan. Kali terakhir Malaysia memenangi pingat bola tampar Sukan SEA ialah pada penganjuran 2001 di Kuala Lumpur. Masih perkembangan sama, skuad tinju negara akui tiada yang mustahil pada penyertaan Sukan SEA 2023 termasuk membawa pulang pingat emas. Menurut Presiden Persekutuan Tinju Malaysia PTM, Datuk Irwan Zulkifli, pasukannya akan menyertai beberapa kategori dengan misi meraih pencapaian membanggakan. Yang mana kita bawa untuk 3 kategori A dan 4 kategori B dan melibatkan berbagai peringkat umur lah. Yang paling muda yang kita cadangkan adalah yang berumur 22 tahun. Yang mana mereka ni adalah yang kita harapkan dapat menyumbang pingat. Jelas Datuk Irwan, atlet muda Muhammad Abdul Qayyum Arifin bakal menggalas tugas menggantikan Muhammad Fuad Muhammad Rizwan yang telah mengumumkan persaraan beliau dalam skuad kebangsaan. Petinju kelahiran Sarawak, Daniel McDellon Bong juga disenaraikan dalam skuad negara yang dilihat mampu bersaing dan memperoleh pingat pada Sukan SEA kali ini. Dalam pada itu, Persekutuan Gimnastik Malaysia MGF optimis skuad negara mampu mengulangi kejayaan Sukan SEA Hanoi pada penyertaan tamasya sama tahun ini. Menurut Setiausaha Kehormat MGF, Afrita Aryani Nasril, tumpuan utama pada tamasya di Kemboja kali ini adalah melibatkan kategori lelaki. Actually, SEA Games, we have a potential gymnast. It's just that SEA Games ni, we have that one particular athlete, which is Carlos. She's the world champ, yes. So basically, and he's doing all apparatus. So that's the challenge is there lah. When hanya satu event dipertandingkan, which is MAG. MAG itu artistik lelaki. Walaupun sebenarnya ada kategori aerobics, but for us, we don't have the aerobics yet. Baik, kita beralih ke sukan permotoran. Sesi ujian rasmi bagi saingan MotoGP musim ini bakal berlangsung di litar antarabangsa Sepang SIC bermula 10 hingga 12 Februari 2023. Dalam tempoh berkenaan, SIC mengalu-alukan kehadiran peminat sukan permotoran negara untuk menyaksikan sesi tersebut secara percuma. Menerusi satu kenyataan SIC maklumkan peminat yang hadir semasa sesi ujian rasmi boleh menyaksikan pelumba kegemaran mereka seperti Francisco Bagnaia, Fabio Quartararo, Marc Marquez, Alex Espargaro, Johan Zarco, Maverick Vinales dan ramai lagi. Satu lagi tambahan baru kepada peminat ialah Pit Lane Walk yang jadualkan pada hari Jumaat 10 Februari dan Sabtu 11 Februari bermula 6.30 petang hingga 7 malam, namun terhad kepada 1,000 pengunjung. Dalam pada itu, peminat juga boleh mendapatkan tiket early bird dengan diskaun 15% untuk perlumbaan Petronas Grand Prix Malaysia 2023 yang akan berlangsung pada 10 hingga 12 November 2023. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan yang sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Selamat malam dan salam Malaysia Madani.